Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Najib Arif langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur WTC, dan ini adalah fokus minggu depan. Seperti biasa, kita memberikan tumpuan kepada beberapa perkara yang akan menjadi dan juga mencorak pemberitaan sepanjang minggu hadapan. Sudah pasti tumpuan akan diberikan kepada perkembangan semasa kes jangkitan COVID-19 di Malaysia dan juga program imunisasi COVID-19 kebangsaan, dan juga minggu hadapan juga kita melihat bagaimana PKP 3.0 yang dilanjutkan untuk tempoh 2 minggu lagi sehingga 28 Jun 2021. Bagaimanakah pelaksanaannya, penguatkuasaan dan pematuhan, dan juga sudah pasti sejak minggu lepas juga kita berikan tumpuan iaitu yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang berkenan untuk menganjurkan sesi perbincangan khas Majlis Raja Melayu di Istana Negara 16 Jun ini, dan juga perbincangan khas ini adalah kali kedua seumpamanya diadakan di Istana Negara sejak Seri Paduka Baginda menaiki takhta sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 31 Januari 2019, dan juga sepanjang minggu depan pada 14 Jun sebenarnya kita melihat sambutan Hari Derma Darah Sedunia. Ini penting. Sebelum ini Esra Awani pernah membawakan laporan bagaimana sejak pandemik ini tercetus menyebabkan bekalan darah di negara ini berkurangan kerana orang ramai tidak dapat keluar untuk memberikan sumbangan ataupun derma darah dan sebagainya. Ini juga akan menjadi tumpuan. Tetapi secara rangkumannya, apa yang akan berlaku sepanjang minggu depan, kita saksikan VT yang disediakan. Okey, kerajaan sedang merangka pelan pemulihan negara sebagai persiapan untuk negara keluar daripada pandemik COVID-19 pada satu peringkat yang munasabah. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, pelan itu dirangka berdasarkan data, sains dan segala persiapan yang telah dilakukan termasuk dari segi pengurusan COVID-19, ekonomi, program vaksinasi dan sebagainya. Pelan itu akan dibentangkan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN dalam tempoh seminggu akan datang. Saya nak jelaskan juga bahawa kita sekarang ini dalam peringkat menggubal dan merangka pelan exit ataupun pelan pemulihan negara. Apa maknanya? Iaitu untuk membuat persiapan-persiapan supaya negara kita akan terkeluar daripada pandemik ini dalam satu peringkat yang bermunasabah berdasarkan pada data, sains, segala persiapan yang kita sudah buat, baik dari sudut menguruskan COVID, menguruskan ekonomi, vaksinasi dan semuanya. Dan ini akan kita bentangkan mungkin dalam seminggu ke hadapan kepada Majlis Keselamatan Negara. Menurut Muhyiddin, beberapa menteri utama sudah membentangkan dasar itu kepadanya dan ianya akan diperhalusi. Ini beberapa menteri-menteri utama yang terbabit sudah pun duduk membentangkan secara kasar pada saya. Pada dasarnya baik tapi belum lagi dihalusi. Jadi tujuannya ialah supaya nanti kita akan maklumkan pada rakyat fasa waktu manalah kita akan sampai ke fasa agak sempurna. Situasi COVID sudah dapat kita landaikan, ekonomi dapat kita pulihkan semula. Vaksinasi mesti terus dilaksanakan secara bagaimana sekarang ni kita ujurkan, akan kita tingkatkan daripada 160, 180, 200 ribu sehari kepada mungkin 300 ke 400 ribu. Beliau menambah sudah tiba masanya ditetapkan pelan pemulihan untuk negara yang menuntut kerjasama dan sokongan semua pihak. Beliau ditemui pemberita selepas melawat pusat pemberian vaksin PPV bergerak di Projek Perumahan Rakyat PPR Seri Johor di Bandar Tun Razak. Bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan Fellow Penyidik Ilham Center, Profesor Mahir Dr. Hamidin Abdul Hamid yang bersedia Skype pada ketika ini. Assalamualaikum Prof, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini.
Prof, pertama sekali kita melihat bahawa exit plan ini ataupun perancangan pemulihan sebelum ini kita pernah dengar iaitu 6R, inisiatifnya dilaksanakan pada tahun lepas. Yang kali ini kita belum tahu perinciannya, apa yang akan terkandung dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat adakah ada wujud perbezaan kedua-dua perkara ini ataupun ada persamaan dan apa mungkin pada pandangan Prof bentuk penambahbaikan yang perlu ada dalam pelan pemulihan ini? Waalaikumsalam. Terima kasih Najib. Kalau kita lihat kepada apa yang berlaku kebelakangan ini, terutamanya dengan kenyataan yang baru dikeluarkan oleh Tan Sri Muda Yassin tentang exit plan, strategi untuk kita keluar daripada pandemik COVID ini, sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, bagi pihak kerajaan pada tahun lepas, apabila pengumuman MCO yang pertama itu diadakan, telah berlaku sedikit perancangan untuk menyaksikan bagaimana pemulihan dan juga exit policy dilakukan. Tetapi saya kira perancangan tersebut telah diambil alih oleh peristiwa-peristiwa lain yang berlaku, terutamanya dengan peningkatan gelombang COVID-19 di negara ini. Dan kalau kita lihat dengan berlakunya gelombang ketiga yang sedang berlaku ketika ini, yang membawa kepada PKP kali ketiga yang hampir sama dengan PKP pertama, menjadikan kerajaan saya kira lebih berhati-hati dan juga berfikiran lebih secara terbuka untuk memastikan bahawa segala pendekatan harus dilihat semula. Terutamanya dalam konteks suasana bukan saja politik tetapi dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan. Terutamanya dalam konteks pembendungan penyebaran pandemik COVID ini. Keduanya vaksinisasi dan juga keadaan kesihatan awam di negara dan pada masa yang sama juga melihat kepada persoalan politik yang berlaku. Kalau kita lihat kepada persoalan politik yang berlaku kebelakangan ini, terutamanya dalam seminggu yang kebelakangan ini, apabila Yang Tuan Agong memanggil ketua-ketua parti untuk berbincang tentang perkembangan semasa negara, terutamanya berdepan dengan COVID-19 dan keadaan politik semasa, itu memberikan satu tanggapan bahawa wujudnya persoalan sejauh mana kerajaan berjaya mampu mengawal, membawa keluar, memulihkan ekonomi, memberikan kestabilan politik dan juga memberikan keyakinan kepada rakyat bahawa kerajaan mempunyai kapasiti dan capability untuk berdepan dengan COVID-19. Jadi saya lihat apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin pada hari ini, itu dalam konteks itu. Menunjukkan dan memberikan keyakinan bahawa kerajaan mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Prof, bagaimana untuk kita melihat bahawa sebelum ini seperti yang Prof sebutkan juga berlaku, kita melihat juga kritikan itu wujud dalam cara kerajaan dan juga negara mengawal pandemik COVID-19 satu, iaitu dan aspek politik juga, dan juga kita melihat bagaimanakah cara krisis itu ditangani. Ini menerima kritikan yang begitu hebat sekali. Bagaimana untuk kita melihat pengumuman baru ini, adakah cukup untuk menangkis segala bentuk ataupun setidaknya menjawab segala bentuk kritikan yang dilemparkan kepada cara kita menguruskan pandemik pada ketika ini? Saya kira apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Muhyiddin hari ini hanyalah untuk menenangkan gelombang ataupun kacukan kritikan terhadap apa yang berlaku pada minggu yang lepas. Apabila Yang Tuan Agong memanggil ketua-ketua politik untuk berbincang tentang pengurusan COVID-19. Dan saya kira ini lebih kepada itu. Tambahan lagi dengan polemik yang dikeluarkan oleh Tun Dr. Mahathir apabila beliau menjalankan ataupun mencadangkan supaya berlakunya majlis ataupun majlis pemulihan negara. Dan itu telah disambut oleh beberapa pemikir, beberapa pegawai kanan kerajaan bagi pihak kerajaan. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin hari ini ialah untuk memberikan ketenangan kepada rakyat dan memberitahu juga bahawa kerajaan berada di landasan yang sepatutnya mereka berada untuk memikirkan kepelbagaian tindakan yang akan diambil untuk memastikan bahawa negara berada di keadaan selamat. Tapi saya kira pada masa yang sama juga menarik untuk kita lihat sejauh manakah ianya berbeza dengan apa yang dicadangkan oleh Tun Mahathir ataupun sejauh mana kerajaan berbesar hati menunjukkan kematangannya menerima sedikit sebanyak dan membuka pintu perbincangan bersama-sama dengan pembangkang ataupun kumpulan parti politik lain untuk membina sebuah konsensus
bagi mencapai dasar pemulihan negara yang lebih jelas. Ketenangan dan juga konsensus ini, Prof, mungkin tidak harus hanya wujud apabila wujud desakan. Kerana kita berdepan dengan pandemik ini sudah setahun lebih. Kita melihat bahawa wujud desakan sehingga Yang di-Pertuan Agong memanggil ketua-ketua parti politik, baru kita mendengar pengumuman seperti ini sebagai contoh. Untuk setidaknya apa yang Prof sifatkan memberi ketenangan kepada keadaan semasa baik dalam konteks politik maupun pengurusan pandemik tersebut. Mengapa ini berlaku? Adakah sukar untuk kita melihat bahawa pentadbiran yang lebih kuat dari segi rancangannya untuk menyelesaikan masalah ini dan juga memulihkan keadaan dalam segenap aspek, Prof? Saya kira, Najib, kalau kita hendak berkata tentang bagaimana kerajaan seharusnya menentukan dasar dan juga melakukan engagementnya terhadap dasar, saya rasa kita harus kembali kepada persoalan pokok dalam konteks legitimasi kerajaan. Di sini cabaran utama bagi Tan Sri Muhyiddin dengan kedudukan majoriti beliau yang terumbang-ambing dan juga tentang legitimasi beliau sebagai sebuah kerajaan menyebabkan kebanyakan tindak tanduk yang dilakukan oleh beliau itu dipersoalkan. Tetapi pada masa yang sama, saya kira sekiranya beliau berjaya menunjukkan kematangan, membuka pintu perbincangan dengan parti-parti lain, terutamanya dengan membawa mereka masuk ke dalam penggubalan dasar apabila bercakap tentang COVID, contohnya bagaimana pendekatan dan lebih terbuka dalam konteks vaksinisasi, perkongsian maklumat tentang pandemik dan sebagainya. Saya kira itu akan mendapat sambutan daripada kumpulan lain, terutamanya daripada Parti Pembangkang. Kalau kita lihat setakat ini, contohnya apa yang dikeluarkan oleh Majlis Presiden dan juga Jawatankuasa Kos Sara Hidup PH hari ini, dengan jelas menunjukkan mereka juga to some extent bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan. Jadi saya kira apa yang harus dilakukan oleh kerajaan hari ini ialah dengan menunjukkan kematangan dan bagaimana mereka harus bersikap terbuka menerima pendapat yang lain. Saya kira itu harus ditunjukkan dengan lebih berkesan bagi membina kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Adakah pada akhirnya kini kita boleh sifatkan penyatuan itu walaupun bukan dalam bentuk kerajaan perpaduan ataupun dalam satu bentuk majlis perpaduan dan sebagainya, boleh diwujudkan dengan kita melihat kenyataan dikeluarkan oleh Pakatan Harapan, hanya perlu disambut oleh pihak kerajaan dan sebagainya? Itu saya kira pandemik ini juga sebenarnya membuka ruang yang sangat luas kepada kematangan politik, Najib. Saya menjangkakan pada minggu depan apabila Majlis Raja-Raja bersidang, ianya akan disambut dengan baik oleh parti-parti politik untuk menunjukkan kematangan mereka. Saya kira apa yang dilakukan Yang di-Pertuan Agong itu sangat bertepatan dalam konteks kita mengamalkan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, di mana beliau memanggil dan minta pendapat kepada ketua-ketua parti politik dan beliau juga membawa kepada ketua-ketua negeri Majlis Raja untuk saya menjangkakan untuk membincangkan pendapat-pendapat dan bagaimana hendak diuraikan pendapat tersebut kepada kerajaan. Sudah tentu sebagai sebuah negara yang mengamalkan demokrasi, ia bergantung kepada kerajaan yang memerintah. Tetapi pada masa yang sama, kerajaan juga seharusnya bersifat berlapang dada, menunjukkan kematangan bagaimana mereka harus menggunakan kepentingan setiap pihak itu bagi kepentingan negara. Okey, Prof, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada jam ini. Itu tadi Fellow Penyidik Ilham Center, Profesor Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid. Sepanjang minggu depan kami akan memberikan tumpuan kepada plan pemulihan ini, apakah perinciannya dan apakah akan diumumkan pada Minggu Harapan ataupun tidak. Itu juga kami akan bawakan di Astro Awani. Kita akan beristirahat seketika, kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Fokus minggu depan. Program Imunisasi Industri COVID-19 Kerjasama Awam Swasta atau PIKAS akan bermula pada 16 Jun ini dengan vaksinasi di premis kilang dan juga lokasi perindustrian yang dikenal pasti. Dalam satu kenyataan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri menjelaskan syarikat dalam subsektor pembuatan kritikal akan diberikan keutamaan untuk vaksinasi. Syarikat itu termasuk elektrik dan elektronik, pemprosesan makanan, besi dan keluli, alat perubatan, alat pelindung diri PPE, minyak dan gas serta produk getah termasuk pembuatan sarung tangan perubatan. MITI menjelaskan sektor-sektor ini penting dalam menyokong rantaian bekalan produk dan perkhidmatan penting serta pembinaan, penyelenggaraan dan kelancaran infrastruktur kritikal termasuk utiliti dan sistem penjagaan kesihatan awam.
Majikan tidak dibenarkan memotong gaji pekerja untuk menanggung yuran pentadbiran kepada pengamal am perubatan swasta dan untuk penggunaan pusat pentadbiran vaksin yang dikendalikan oleh pihak swasta. Ia termasuklah apabila pekerja tidak lagi bekerja di syarikat sama sebelum imunisasi penuh pekerja berkenaan. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam keutamaan vaksinasi bagi golongan yang paling memerlukan melalui PICK. Namun, pelaksanaan PIKAS adalah penting bagi melindungi pekerja dari risiko jangkitan. PIKAS adalah program imunisasi kerjasama awan swasta yang menyasarkan pekerja di mana MITI telah dipertanggungjawabkan untuk menyelaraskan imunisasi pekerja bagi sektor pembuatan. Beberapa kementerian lain juga akan bertanggungjawab untuk vaksinasi pekerja bagi sektor masing-masing. Penyertaan syarikat dan pekerja dalam PIKAS adalah secara sukarela. Bagi muras lanjut, kita bersama dengan pakar Kesihatan Awam Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Maida Osman yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Prof. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Prof, kita melihat kepada program vaksinasi ini saban hari angkanya semakin tinggi kita lihat. Sudah pun mencapai sasaran harian yang dibentangkan ataupun dinyatakan oleh Menteri Bertindak dan sebagainya dan juga pihak kerajaan. Kita melihat kali ini memulakan fasa lain pula iaitu PIKAS. Melihat kepada Barisan Hadapan Ekonomi kalau kita bersifatkan di kilang, vaksin ini percuma namun kos-kos untuk memberikan suntikan itu harus ditanggung oleh pihak majikan. Mungkin ada sedikit cabaran kos di situ. Bagaimana pandangan Prof sendiri tentang pelaksanaan PIKAS ini, keberkesanannya dan juga penambahbaikan yang boleh dilakukan berdasarkan dengan segala sedikit masalah yang berlaku dalam program-program vaksinasi sebelum ini, Prof. Okey, kalau kita lihat secara keseluruhan ya, angka yang menerima vaksin meningkat dan juga dengan pelaksanaan vaksinasi di kalangan sektor Barisan Hadapan Ekonomi ya, ia sangat dialu-alukan. Dan pada pandangan saya ia merupakan satu langkah yang sangat baik dan perlu dilanjutkan jugalah kepada sektor-sektor yang bukan kritikal ya pada masa yang terdekat. Kalau kita lihat dari segi implementasi, saya berpendapat tidak ada masalah besar ya, walaupun dari segi kos untuk menampung vaksinasi, proses vaksinasi itu secara keseluruhan bakal ditanggung oleh majikan. Ia sebenarnya adalah merupakan sebahagian daripada aktiviti kesihatan ya, kalau kita lihat di mana setiap sektor pada pandangan saya ada menyediakan kemudahan kesihatan masing-masing dan memberikan kepentingan ya, yang mana perlu untuk setiap mereka yang berada dalam industri untuk menyegerakan vaksinasi ini. Pada pendapat saya ia adalah merupakan satu perkara yang perlu diberikan perhatian dan dalam masa yang sama saya rasa ini pada pandangan saya lah ya, sebab kebanyakan mereka yang berada dalam industri mempunyai keluarga ya, dan kadang-kadang dalam keluarga itu juga ada mereka di kalangan individu yang rentan ya. Dalam masa yang sama apabila mereka ni diberi vaksin, pada pandangan saya ia juga boleh dilanjutkan kepada anggota keluarga masing-masing jika masih belum divaksin. Kerana dalam konteks kita pada masa ini ialah kita perlu menyekat tularan ya, seberapa banyak yang minimal yang boleh, maksudnya kita nak hadkan tularan tu. Jadi kalau misalnya kata kita memvaksin individu berkenaan, kita boleh panjangkan juga pada keluarga dan sebenarnya kita dapat mempercepatkan lagi imuniti kelompok yang kita harapkan. Ya. Prof, bagaimana untuk kita melihat, sebab Prof tadi menyatakan bahawa ia perlu diperkembangkan bukan sahaja kepada industri bukan kritikal tapi juga kepada ahli keluarga yang bekerja di bawah industri kritikal tersebut. Kita melihat pada masa kini mungkin cabaran bekalan itu. Di peringkat antarabangsa pun kita mendengar bahawa bekalan AstraZeneca itu di setengah negara ada permasalahannya. Adakah kita melihat bahawa bekalan ini akan menjadi satu penghalang kepada cara dan juga urusan kita mengembangkan vaksinasi negara? Dalam penjelasan ya dari yang saya hadiri ya daripada anggota pegawai Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa mereka memang sentiasa berusaha ya, untuk mendapatkan bekalan berkenaan ya daripada pihak pengeluar. Saya menjangkakan dalam bulan Jun ini dan juga bermula pada Julai nanti bekalan yang dijanjikan boleh ya kita perolehi seperti mana yang kita harapkan. Meskipun kita berdepan dengan kekurangan bekalan dan sebagainya, pada pandangan saya dengan kapasiti pemvaksinan yang ada sekarang ini, kita boleh meneruskan strategi ini sebab kita tidak mempunyai banyak masa ya. Sebab kalau bisa kata kita berdepan dengan lambatan dan juga masalah-masalah yang melambatkan proses vaksinasi ini, kita bimbang peningkatan kes ini tidak dapat dibendung dengan baik dan seterusnya ada masalah nanti yang kita hadapi dalam sistem perkhidmatan kesihatan kita. Saya optimis ya kita boleh mendapatkan bekalan seperti mana yang kita harapkan.
Prof tunggu di talian kerana saya nak membawakan satu berita yang kami tulis pada hari ini untuk kita bincangkan selepas ini, iaitu di mana Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 akan dikaji semula sekiranya kes COVID-19 turun di bawah 4,000 kes sehari. Jelas Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kajian berkenaan bukan untuk menamatkan PKP 3.0, sebaliknya bagi melonggarkan SOP sedia ada. Kita dengarkan. Saya dimaklumkan oleh Yang Berhormat Dr. Adham dan juga DG Kesihatan dan Sri Isham bahawa apabila sampai level 4,000 dan kita akan review balik dari segi PKP ini. Bukan bermakna kita tamatkan PKP, tapi mungkin kita review balik dari segi SOP yang mana boleh kita longgarkan sedikit. Tapi walau bagaimanapun, Kementerian Kesihatan akan melihat dan memberi nasihat kepada MKN, Mesyuarat Khas MKN dari segi apa yang perlu kita lakukan apabila sampai level 4,000 kes ke bawah satu hari. Jadi kita tunggulah. Kita harap by next week kalau boleh dah ada 4,000 baguslah. Mengulas lanjut, Ismail Sabri berkata satu mesyuarat perancangan untuk menamatkan PKP secara keseluruhan akan dibuat selepas negara mencapai sekurang-kurangnya 60% imuniti kelompok. Kita akan ada mesyuarat khas mengenai exit plan kita, ya, perancangan untuk keluar daripada PKP secara keseluruhan pun. Tetapi yang jelasnya ialah vaksin ini, vaksinasi rakyat kita. Kalau boleh kita capai cepat herd immunity yang kita ataupun immunity berkelompok seperti yang kita jangkakan selepas 60% ya. 60% mendapat vaksinasi. Tambahnya, kesan PKP 3.0 akan dapat dilihat selepas 14 hari pelaksanaannya sejak 1 Jun lalu. Prof, kalau kita melihat bahawa tahun lepas, sekiranya angka naik di atas 100 sahaja kita sudah melaksanakan PKP seluruh negara mahupun PKP secara bersasar. Tapi kali ini kita mendengar untuk tahun ini, kalau kes itu di bawah 4,000 kes, sudah pun kita boleh bincang untuk sedikit mungkin melonggarkan SOP sedia ada. Itu sudah umpama menjadi satu bentuk penanda aras baru untuk angka jangkitan COVID-19 di Malaysia ini. Pada pandangan Prof sendiri, adakah itu angka yang bersesuaian untuk kita semak SOP ataupun SOP ini perlu diketat sehinggalah kita kepada angka yang terendah sekali sebelum kita ingin membuka ekonomi dan sebagainya? Dalam konteks pengurusan wabak secara keseluruhannya, pada pandangan saya kita perlu juga melihat kepada indikator-indikator lain. Ya. Maksudnya bukan sekadar kepada kes baru. Saya sekiranya berada di lapangan, apa yang saya paling bimbangkan ialah jumlah kes aktif. Ya. Maksudnya jumlah mereka yang masih perlu dirawat di hospital, di pusat kuarantin, dalam ICU ya, dan juga mereka yang mungkin berdepan dengan komplikasi kematian. Dalam konteks kita menghadapi wabak ni, kita lihat bahawa angka mereka yang kritikal yang dirawat dalam ICU masih kekal tinggi. Meskipun dalam tempoh seminggu ni kes aktif menurun setiap hari, tapi ia masih lagi paras yang agak tinggi ya, berbanding dengan waktu ketika kita berada di awal sebelum bulan puasa dahulu, iaitu 14,000. Kita masih ada di sekitar 80,000. Jadi kalau macam kita lihat pada kes baru saja, iaitu 4,000, pada pandangan saya agak sukar sebenarnya. Tapi kalau untuk menambah baik ataupun melonggarkan sedikit sebanyak SOP itu, mungkin ia adalah berdasarkan beberapa mekanisme tertentu yang ditanggap ya, sesuai dalam konteks kita untuk membuka beberapa sektor. Contohnya, saya bagi pendapat dari segi kapasiti kenderaan contohnya, ataupun sektor-sektor tertentu seperti sektor yang menyediakan peralatan pendidikan, ya, alat tulis kepada anak-anak, ya, mungkin perlu disemak semula dalam konteks kita menghadapi PKP ini seterusnya. Ataupun boleh juga kita melihat, Prof, seandainya kes kita masih tinggi, masih lagi 1,000, 2,000 sebagai contoh, tapi vaksinasi kita sudah mencapai tahap yang tinggi, 50% sebagai contoh. Adakah ini boleh juga dirujuk sebagai angka yang sesuai sebelum kita melonggarkan dengan lebih luas lagi PKP kita?
Ya, betul. Jumlah kadar proporsi yang menerima vaksin juga boleh diambil kira sebagai indikator untuk kita melonggarkan SOP sedia ada, dan di samping itu juga kita juga melihat kepada angka Arnold kebolehjangkitan di dalam masyarakat dan berdasarkan serapan pola tingkah laku di lapangan. Jadi melihat kepada faktor-faktor tersebut dan juga sistem perkhidmatan kesihatan kita pada masa ini, ianya boleh digabungkan dan diberikan penilaian secara keseluruhan bagi melihat kepada SOP sama ada kelonggaran tu memang wajar dilaksanakan atau sedikit sebanyak pengubahsuaian perlu dilakukan. Secara ringkasnya Prof, bagaimana untuk kita melihat bahawa hari ini kerajaan mengumumkan meskipun belum secara terperinci plan pemulihan ini berkait dengan bagaimana kita menguruskan pandemik dan sebagainya. Pada pandangan Prof sendiri, dengan apa yang telah kita laksanakan setakat ini, penambahbaikan demi penambahbaikan dilaksanakan, kritikan juga disandarkan dan disalurkan dan juga ada diterima, ada yang sebaliknya dan sebagainya. Pada pandangan Prof sendiri, di mana tahap kita menguruskan pandemik pada ketika ini? Pada pandangan saya, kalau kita bandingkan daripada awal dulu, iaitu sejak Januari tahun lepas sehinggalah apa yang kita lalui pada masa ini, keadaan agak getir dengan kes yang sangat banyak. Pada pandangan saya, tindakan langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan adalah berpadanan dengan tujuan sebenar kita untuk mengendalikan wabak ini. Walaupun dalam konteks yang kita lalui ini, kita berasa agak begitu mengharapkannya total lockdown pada mulanya, bagaimanapun sebahagian mereka masih dibenarkan. Jadi kita akur pada keadaan tersebut. Namun dalam masa yang sama kita perhatikan bahawa kadar peningkatan vaksin telah meningkat. Kalau kita lihat dari segi exit plan ataupun plan keluar daripada satu pandemik, sebenarnya ini telah dilakukan oleh kerajaan dari masa ke semasa, iaitu dari plan perubahan daripada PKP kepada PKPB, PKPP dan sebagainya. Cumanya dalam konteks kita hari ini, sebab kita berdepan dengan varian baru, kadar jangkitan yang sangat banyak, dalam konteks kita untuk melakukan exit plan ni, kita perlu melihat kepada strategi untuk menambahkan lagi bilangan vaksinasi, sebab bergantung sahaja dengan mod kawalan melalui tingkah laku pada pandangan saya sudah tidak begitu berkesan. Maksudnya kita tidak lagi boleh bergantung kepada semata-mata SOP, mengelakkan perhimpunan besar dan sebagainya. Kita telah menyaksikan beberapa kegagalan sebelum ini. Jadi maksudnya memang sekarang ni strategi menambahkan lagi vaksinasi di kalangan mereka yang perlu divaksin perlu dipertingkatkan. Okey, Prof, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada jam ini. Pakar Kesihatan Awam Universiti Putra Malaysia, Profesor Mahir Dr. Maina Osman. Okey, itu saja fokus minggu depan untuk jam ini. Semua ini kami akan rangkumkan di laman web kami astroawan.com. Sekian saja, saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.